والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada Puan Hajah Zainun selaku moderator atau pengurusi kita pada pagi ini. Seterusnya para jemaah Persatuan SPAQ yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar Hajah-hajah dan ibu-ibu pada pagi ini? Pagi minggu ini sihat semuanya, insya-Allah? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya pertama sekali saya nak minta maaf banyak-banyak di atas mengambil sedikit masa hajah-hajah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kerana semalam selepas habis kuliah duha kita pada waktu pagi Jumaat semalam, saya baru teringat sebelum tu ada dapat jemputan daripada pihak syarikat travel untuk membawa jemaah mengerjakan umrah. Dan insya-Allah pada bulan September nanti, jika tidak ada apa-apa halangan, saya akan seperti biasa membawa jemaah. Silakan tak apa Puan Rohimi. Saya akan membawa jemaah mengerjakan umrah pada awal September dan juga di hujung September. Cuma saya terfikir dalam kita seronok berkuliah bersama-sama di sini, saya terfikir mengapa kita tidak turut serta dalam kembara ilmu, thaqafah, sambil kita melaksanakan ibadah yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang saya sebutkan di awal kuliah tadi, sabda Nabi SAW, Nabi kata daripada umrah kepada umrah. Mungkin sebahagian kita dah pernah kerjakan umrah, ataupun sebelum tu boleh saya tengok kat sini, boleh angkat tangan siapa yang dah pernah pergi umrah. Cuba lambai tangan tengok. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Ramai di sini, alhamdulillah ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Daripada umrah kepada umrah menjadi kafarah, penghapus dosa. Subhanallah. Sebenarnya dalam Islam ni bukan hanya umrah, bahkan ibadat-ibadat yang lain juga menjadi penghapus dosa. Salawatul khams, 5 waktu solat sehari semalam, antara solat pada solat penghapus dosa, insya-Allah. Selagi mana kita sembahyang sungguh-sungguh dan bertaubat kepada Allah. Dan haji mabrur itu tidak adalah pahala yang lebih layak yang Allah kata berikan, melainkan syurga ganjaran dia. InsyaAllah. Saya yakin kat sini ramai tadi yang angkat tangan pergi umrah, dan ada pun dimaklumkan saya semalam juga nak pergi umrah lagi yang sudah mendaftar. Bagus, tak kisahlah. Cuma saya rasa terpanggil. Saya minta pada upah semalam, saya lupa semalam lepas habis kuliah nak tanya jemaah kalau sekiranya berminat nak pergi umrah bersama saya pada cuti sekolah musim sejuk bulan 12 ni terutamanya. Saya nak ajak tuan-tuan, saya nak ajak hajah-hajah, marilah sama-sama kita mengunjungi Baitullah Haramain, tanah suci yang sangat kita rendui. Hari ni orang kata, Ustaz, saya dah pergi dulu Ustaz, saya rasa cukuplah. Allahu Rabbi. Bagi orang Islam yang benar-benar dia cinta pada Allah, Baitullah, bagi benar-benar dia rindu kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi, sudah tentulah kerinduan ini tidak akan tertahankan. Betul tak tuan-tuan? Tanyalah sahabat-sahabat kita kat sini yang mungkin dah pergi lebih 2 kali, dah mungkin pergi 3 kali ataupun lebih daripada itu. Dorongan, kerinduan dan galakkan pahala tawaran yang Allah kurniakan. Sebagai contoh di Mekah sajalah semayang satu waktu di Masjidil Haram menyamai 100,000 kali ganda pahala, menyamai bersolat dengan selama 55 tahun. Allahu Rabbi, sangat besar ganjaran itu. Begitu juga bersolat di Masjid Nabawi, ganjaran pahalanya, gandaannya menyamai dengan 1000 kali ganda pahala. Baik, jadi saya ringkas dia pada hari ini. Saya tak nak cerita panjang sebab nanti kalau hajah dan perempuan dah daftar nanti, dah berminat pergi, baru kita akan kendalikan dari sudut kursusnya, penceritaan detailnya. Dan cuma kali ini saya nak sentuh sikit apa sikit kelebihan dalam bawah Mursyid Haramain ni. Cuma makluman tuan-tuan, saya ni sebenarnya freelance. Jangan tuan-tuan kata, oh saya bekerja dengan syarikat ni, tak. Saya setiap kali pergi umrah,
saya sentiasa dijemput oleh syarikat-syarikat travel. Saya ni pensyarah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Cuma saya rasa keseronokan pergi dengan jemaah ni, terutamanya jemaah yang masuk dalam kuliah ilmu kita. Kita lagi rasa seronok tu kan. Kita lagi rasa rapat, kita lagi rasa seronok untuk belajar. Pada masa yang sama kita dapat ibadat sama-sama. Itu lebih menarik. Jadi pada kali ni, saya dijemput oleh Mursyid Haramain. Bulan 9 ni saya dah pergi, dah penuh dah. Yang untuk 2 kali dah penuh. Cuma saya tengok ada sikit lagi seat, lebih kurang sekitar 25 seat. Untuk sekiranya ada jemaah sini berminat untuk pergi join bersama-sama saya, kita beribadat sama, kita menuntut ilmu sama-sama, terutamanya pada musim sejuk bulan 12 ni, saya sangat seronok sekiranya Hajar yang kita belajar sama-sama dalam kuliah ni dapat join kita bersama insya-Allah ya. Jadi saya rasa itu ringkas saja. Saya tak nak promosi ataupun kata ajak lebih-lebih ni. Cuma tadi galakan yang saya sebut dalam hadis Nabi SAW, kerinduan kita kepada Baitullah, rumah Allah, kerinduan kita untuk mengunjungi Masjid Nabi SAW, makam Nabi, makam syuhada di Baqi', makam syuhada di Uhud, kan, dan juga Masjid Quba. Sikit kelebihan tersebut dalam travel yang saya akan pergi ni. Di Madinah kita akan pergi Masjid Quba 3 kali. Seronok kan? Yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Man tahara fi baitihi, siapa yang bersih diri dia di hotel ataupun di rumah dia, berwuduk, summa ata Masjid Quba, kemudian dia pergi Masjid Quba, summa sallu fihi salatun, kemudian dia bersolat di Masjid Quba, sama ada 2 rakaat, 4 rakaat ataupun beberapa rakaat, kana lahu ajru kal umrah. Kata Nabi, orang yang pergi Masjid Quba, dia berwuduk di rumah dia, dia berwangi, dia berbersih, bersungguh-sungguh, dia pergi sama ada dengan berjalan ataupun dengan kenderaan, dia solat, pahalanya seperti dapat pahala 1 umrah. Ya? Jadi seronok insya-Allah. Selain kita dapat mengunjungi, mengubat kerinduan kita, mengunjungi Baitullah, Masjidil Haram, kita juga dapat berziarah dengan Masjid Nabawi dan juga dapat kerap kita pergi ke Masjid Quba insya-Allah. Baik, itu saja sebenarnya saya nak ajak tuan-tuan. InsyaAllah setakat ni tarikh untuk saya dah book dengan syarikat. Saya minta saya nak pergi untuk bulan 12 ni 16 sehingga 27. 16 hingga 27 atau 26, dengan itulah 10 hari. Musim sejuk, cuti sekolah, seatnya tak banyak, ada lebih kurang saya tengok tadi dalam sistem lebih kurang 25-26 je lagi. Ya. Kebetulan pula dalam grup kita ni, tengah live kita ni ada 27 orang. Saya taklah anggap semua akan pergi. Tapi kalau ada niat memang nak pergi umrah, rindu betul-betul nak ibadat, ada di kalangan sahabat-sahabat keluarga nak pergi, tuan-tuan boleh hubungi saya di 019, saya type kat sini lah ya. 019-389-5166. Saya type kat sini ya. Boleh tanya detail insyaAllah. Mungkin puan-puan hajah-hajah tertanya kan, kata ustaz ni betul ke ada 2 seat ni? Okey, saya nak tunjuk kepada hajah. Saya share sikit je. Sekejap je. Okey, saya nak share dengan hajah semua. Yang saya kata ada 25 ataupun 26 seat je lagi. Okey, hajah-hajah boleh nampak tak apa yang saya share sekarang ni? Boleh nampak ya? Okey, kalau boleh nampak, cuba tengok yang paling bawah sekali. Dia banyak package sebenarnya. Banyak sangat. Macam-macam lah. Yang premiumnya, Concorde dan sebagainya. Cuba tengok yang paling bawah sekali itu. Yang untuk 16 hingga 27 Disember, saya tunjukkan yang tu. Yang ada lebih kurang 26 seat je lagi cuti sekolah ni. Jadi sekiranya ada para hajah di sini, ibu-ibu yang betul-betul nak pergi umrah bulan 12 ni, cuti sekolah ni, musim sejuk ni, betul-betul berminat, insya-Allah boleh hubungi saya. Saya akan minta kepada pihak syarikat daftarkan hajah-hajah dan saya akan book tarikh tu. Untuk saya sendiri akan bawa bimbing dan kita belajar sama-sama. Dan setakat ni alhamdulillah hajah-hajah yang dirahmati Allah. Treatment terakhir saya sebelum ni, saya bawa rombongan termasuk Imam Masjid Negara, Ustaz Khairul, bersama isteri dan beberapa jemaah yang lain.
bila kita bawa mereka, kita pergi ke tempat-tempat bersejarah ni, kita cerita daripada kisah sirah nabawiyah yang daripada hadis Nabi SAW, Masya Allah, mereka cukup seronok beribadat, ya, cukup seronok. Sampaikan tanya lagi, Ustaz, bila lagi kita nak pergi sama-sama? Kembara ilmu, kembara rehlah, kembara ibadah kita ni sesuatu benda yang sangat manis apabila kita pergi semata-mata kerana Allah dan nak cari ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, ringkas je. Saya dah, walaupun Puan Hajah Zainun beri masa saya 1 jam, saya tak nak ambil masa banyak. Cuma saya nak beritahu saja, kebetulan kita ada kuliah ilmu semalam, baru saya teringat kerana syarikat ada jemput saya, Ustaz, dia kata boleh pilih tarikh lagi tak? Dia kata hujung tahun. Kebetulan yang bulan 9 dah penuh dah tak boleh isi lagi dah. Jadi saya rasa ini antara tarikh yang cukup baik, yang kalau sekiranya ada di kalangan kita yang betul-betul berminat untuk mengerjakan umrah di bawah Mursyid Al-Haramain, insya-Allah. Okey, mungkin sebelum berhenti pun sekiranya ada apa-apa sikit nak tanya ke, saya buka ruang pada Hajah sekiranya sebelum kita berhenti rehat, ataupun Hajah ada apa-apa komitmen yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ceritalah sikit kisah-kisah package ni ketika di umrah, hotelnya di mana, makannya macam mana kan. Okey, boleh. Janganlah keluar dulu, ceritalah. Okey, terima kasih. Baik. Terima kasih. Allah Rabbi. Sebenarnya kalau pengalaman saya lah ya, pengalaman saya yang pergi dengan berbagai travel ni, saya pernah dengan Persada Global Holidays, Persada Oasis, dengan Felda Travel, dengan Emirates pun pernah, yang terbaru dengan ni lah, dengan Mursyid Al-Haramain. Okey, untuk package yang saya nak ajak pergi ni, alhamdulillah di Mekah dekat Sofwah. Dan hampir semua package Haramain ni semuanya menetap di Sofwah. Hebat kan? Dekat dengan dataran dan juga Masjidil Haram. Semua orang kalau pergi, kalau peringkat usia umur yang tua sikit tu, akan seronok pergi kan? Bila dekat dengan hotel kan? Dan bila dekat dengan hotel ni, bukan sekadar nak dekat saja dapat view cantik dan Kaabah saja. Saya sentiasa galakkan jemaah kita untuk sentiasa bersolat di sana. Ramai jemaah kita ni bila duduk dekat ni, dia sembahyang dekat surau dia. Dia sembahyang bilik hotel. Kita tak nak macam tu. Kita datang jauh-jauh, kita keluarkan belanja, kita pergi ibadat, kita tak rebut peluang yang Allah Ta'ala beri. Dan yang kedua, di Madinah kita tidur di Abraj. Abraj ni juga dekat, dia lapisan pertama. Dia lapisan pertama. Dah tunjuk tadi kan, kalau dah tanya soalan supaya tu tunjukkan. Okey, saya tunjukkan lokasi hotel dia ya. Sangat dekat. Dua-dua dekat ya. Dan dari segi makan, okey, ni semua tengok gambar ni semua akan rindu kan. Masjidil Haram. Okey. Baik, ini. Di Madinah nampak tak ada nombor 6 tu, itu Abraj. Pintu B, betul-betul lapisan pertama, dekat, dua-dua dekat, lebih kurang 2 hingga 300 meter sahaja dengan Masjid Nabawi. Begitu juga di Mekah, seperti mana saya sebutkan tadi, ianya di Sofwah. Sofwah ni memang menjadi rebutan lah, selain daripada Zamzam Tower yang betul-betul berhadapan dengan dataran Masjidil Haram. Baik, dari segi harga ada yang tanya tadi. Saya tunjuk package yang bulan 12. Yang saya tunjuk tadi, package bulan 12, yang ada kosong lebih kurang 26 je lagi tu. Harga yang ni ialah 11 saya tengok tadi ya. 11 berapa ni? Iaitu 11,640. 12 hari 10 malam. Kita naik flight Saudi Airlines. Alhamdulillah. Ini direct flight lah. Tak perlu risau. Yang ni memang saya pilih. Saya minta direct flight. Dan kita biasa kalau naik Saudi ni, SV ni, memang cukup selesa lah. Ya? Cukup selesa kan. Bahkan ada ruang untuk bersolat lagi dalam flight tu. Bak makanan, layanan, susah cerita lah. Seronoknya kita. Okey, itu seberingkas. Kemudian dari segi mungkin ziarah mungkin tanya. Sudah tentulah. Kita kalau di Mekah, kita akan laksanakan 1 umrah wajib. Dan kita ada 2 hingga 3 kali umrah sunat. Kita akan pergi mikot di beberapa tempat mikot. Di Hudaybiyah, di Tanaim dan beberapa tempat yang lain. Tempat yang cukup menarik. Bahkan dengan saya ni, saya buat kelainan. Sebab apa?
Kadang-kadang saya tanya, para jemaah nak pergi mana? Ustaz, dah penat dah kita pergi ziarah sini Ustaz, kita nak pergi makan nasi Arab lah. Sekali-sekala kita pergi bawa jemaah kan. Kita kumpul duit sikit-sikit seorang, rasa cukup satu bas ke satu van, kita pergi. Sambil kita buat kembara ilmu. Contohnya ada anak-anak muda, kembara saya sebelum ni, dia kata, Ustaz, dalam pakej kita ni tak ada Ustaz, kita naik Gua Hira, Jabal Nur. Saya pun cek jadual. Ada satu masa, esok ada lega sikit, lepas waktu maghrib dengan isyak. Kalau rasa yang muda-muda nak pergi naik, sambil kita bertazkirah sikit kat sana, merenung akan sejarah Nabi, bagaimana Nabi awal-awal terima wahyu Allah, kita buat. Kita kumpul duit sikit-sikit dalam 2-30 riyal seorang, tambah bas, beli air, kita naik Jabal Nur, Gua Hira tu, sambil kita belajar sesuatu. Kita bertazkirah situ dan kita rapatkan ukhuwah kita. Kemudian ada juga di Madinah kan, kadang-kadang Ustaz, rasanya kalau tengok kawan-kawan pergi umrah lain, mereka makan nasi Arab dekat kebun kurma Ustaz. Kita ni tak ada. Saya pun tengok jadual. Ada waktu kosong. Esok siapa free dan kita collect duit sikit-sikit seorang, kalau rasa nak pergilah, bukan paksaan, jom kita pergi. Sambil kita seronok dapat suasana dan kita dapat kembara ilmu dan kita belajar sesuatu. Itu ringkas dia. Antara perkara yang biasa saya bawa jemaah ni, selain tazkirah di tempat-tempat bersejarah, di dalam bas bersama dengan jemaah, dan yang pentingnya ialah kita rasa seronok ibadat. Kita rasa seronok ibadat. Sebab itulah ajar-ajar saya sebut, orang yang hatinya ikhlas, terus nak ibadat kepada Allah ni, hati dia tak pernah bosan. Hati dia tak pernah serik. Bahkan sentiasa rindu. Dan saya nak ajar tips ni, kat Hajah kat semua kat sini, ada hampir 37 orang ni. Bagi siapa yang sentiasa nak diri dia dijemput oleh Allah sebagai duyufur rahman, sama ada sebagai jemaah haji ataupun umrah, tuan-tuan, ini saya ajar. Walaupun mungkin tidak ada dalam hadis, tapi ini yang saya lazimkan. Banyakkanlah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang ya Allah, memenuhi jemputanmu ya Allah. Sebut ulang banyak kali, hati rasa nak pergi, rindu rumah Allah, rindu Baitullah, rindu makam Nabi, rindu nak beribadat Masjid Nabawi. Allah Ta'ala akan buka jalan permudahkan untuk kita, tuan-tuan. Kerana tetamu Allah ni pilihan Allah kan. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sibuk, tapi Allah nak panggil kita untuk ibadah. Dari segi makan kat hotel, kalau tak silap saya, package saya ni full board di Madinah, makan pagi ataupun disediakan di Mekah. Nanti saya akan doublekan confirm lagi insya-Allah. Saya dah tak pergi Bukit Magnet Ustaz, saya dah pergi tahun lepas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Amin ya. Okey, itu ringkas. Ada lagi apa-apa soalan yang nak tanya berkenaan dengan umrah kita? Jika ada yang berminat. Silakan puan-puan. Tanya, nak naik kereta api laju ke? Nak pergi Taif ke? Tanya, tambah duit ke? Sila tanya. Okey, terima kasih admin. Saya lupa tadi, untuk Taif termasuk dalam package dah. Untuk Taif termasuk dalam package dah, dan kita akan nikah di sana juga. Adapun yang lain-lain tu, insya-Allah kita boleh bincang sekiranya jadual kita untuk ibadat kita tak terganggu. Itu penting kan? Sebab saya suka tanamkan kepada jemaah kita ni, pertama sekali nak pergi ni ibadat. Walaupun dengan cerita kita makan nasi unta, hashi, katanya nak beli jubah dekat sini, tak. Yang tu datang kemudian. Bukan salah. Bila kita ni tanam niat daripada awal, rindu yang saya sebut sekarang ni, nak pergi ibadat kepada Allah, yang Nabi kata al-umrah ila al-umrah kafarata bainahuma tu, biasanya bukan sekadar Allah muliakan kita menjadi tetamu dia. Allah menerima ibadat kita dan Allah mempermudahkan. Subhanallah, tuan-tuan. Saya pergi tahun lepas 4 ataupun 5 kali. Bukan kita nak angkat diri, tak ada pun. Saya nak cerita tentang keseronokan ibadah. Dalam pergi 5-6 kali tahun lepas tu, mustahil lah kita tak ada ujian. Betul tak? Allah tak uji. Mesti ada ujian. Saya nak share dengan tuan-tuan. Ini kisah peribadi saya sendiri. Saya rasa benda ni saya patut kongsi sentiasa dengan tuan-tuan. Satu kali tahun lepas, yang bulan saya bawa jemaah daripada Masjid Negara, Ustaz Khairul ada kat sini, kena ingat. Dia menjadi saksi. Hari pertama, hari kedua sampai di Madinah, saya diuji dengan Allah, tak tahu sakit apa, wallahualam. Sampai tak boleh. Dan itulah pertama kali dalam hidup saya semayang menggunakan kerusi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Umur 43 baru.
Tapi tak pernah dalam hidup saya semayang guna duduk atas kursi. Di waktu maghrib, kalau perasan antara pintu masuk 21 dengan 22 tu ada kuliah pengajian. Saya suka dengar. Dan saya suka ajak jemaah. Sebab tu saya kata kembaran ibadat ni, kita akan penuhkan dengan ibadat dan ilmu kepada Allah. Bukan benda lain. Yang lain tu datang kemudian. Nak jadikan cerita, saya sakit sungguh hari tu. Tak boleh nak berjalan. Dan Ustaz Khairul kebetulan pula. Sehingga saya tertidur atas kursi dengan kuliah tu. Ustaz Khairul hantar WhatsApp. Dia kata, Ustaz, saya nampak Ustaz tertidur. Ustaz tak sihat ke? Allah, malu saya. Malu saya sebab imam sendiri, jemaah saya sendiri yang nampak saya tertidur sebab tak tahan sakit. Kemudian tak lama selepas tu, seorang sahabat saya daripada Madinah tiba-tiba hantar mesej. Allah Rabbi. Dia kata, Ustaz, jaga kesihatan ya, jaga makan ya sepanjang hari. Ni belum pergi umrah lagi ni sebab kami turun di Madinah dulu ni, cerita dia. Saya dalam hati fikir dah, ya Allah, macam mana ni aku bawa jemaah 40 lebih. Umrah tak buat lagi, aku dah tak sihat ni. Saya hantar bahasa dia, nama Ustaz Syafiq. Saya sebut kat tuan, nama Ustaz Syafiq ni. Saya selalu menangis seperti dia ceritakan saya tentang kisah-kisah yang ajib, yang hebat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Saya tak kata dia saya soleh, cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dia kata, Ustaz Syafiq, macam mana tahu anak tak sihat ni, anak sakit ni? Dia kata, apa Ustaz, ada masalah apa? Anak tak tahu, dia kata. Sebab saya pernah ada masalah batu. Saya kata, boleh tak bila abang sampai Malaysia ni, tolong sediakan ambulans apalah, tak siap rasa nak kena operate balik ni. Tak boleh berjalan ni. Tapi Ustaz Syafiq kata, Ustaz duduk Madinah tu, Ustaz dalam Masjid Nabi tu. Ustaz minum air zam-zam, Ustaz. Ustaz minum doa pada Allah, Ustaz. Ya Allah, hajah yang dirahmati Allah. Saya selalu pesan pada jemaah. Saya sebut hadis Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah. Saya kata jemaah minum, datang Mekah Madinah ambil peluang minum air zam-zam banyak duduk dalam masjid. Kerana Nabi kata air zam-zam ini atas apa yang kita niatkan. Nak tahu tak Hajah? Wallahi, yang sering saya ucapkan, yang selain saya pesan kepada jemaah, malam tu dalam keadaan saya tak boleh nak bergerak langsung. Sakit yang amat sangat. Duduk semayang atas kursi. Tak pernah dalam sejarah saya. Malam tu saya minum sungguh-sungguh air zam-zam. Saya doa pada Ya Allah. Ya Allah, berilah kesihatan pada aku, Ya Allah. Berilah kemudahan pada aku, Ya Allah. Berilah aku nak bimbing jemaah selesaikan ibadah umrah ni. Cukup lah kalau kurang-kurangnya. Lepas tu berilah aku berehat, Ya Allah. Wallahi demi Allah, tuan-tuan. Saya bukan letak kelebihan pada saya. Besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala duduk tempat mulia berkat minum air zam-zam kemuliaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu sehingga pada hari ini Allah beri nikmat kesihatan yang sungguh-sungguh. Sebab tu saya hari ni kalau ajak jemaah untuk ibadat, pergi umrah, pergi melaksanakan ibadat umrah, pergi Baitullah, pergi Masjid Nabawi, minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Tempat yang paling mustajab. Tempat yang paling suci dan berkat. Allah Ta'ala beri banyak kelebihan pada kita. Ya? Saya banyak cerita tuan-tuan nak cerita kat sini ni. Mungkin saya selit sikit lagi. Saya pernah ditipu. Saya cerita kat ini kebesaran tempat Allah ni nak cerita. Ditipu oleh syarikat sebuah travel. Saya sebutlah kat sini. Nama syarikat tu Mas Nizam Travel. Untuk pengalaman dan pengajaran semua. Berhati-hati syarikat ni. Dia tipu duit saya dan keluarga jemaah saya 60,000. 60,000 pada tahun 2019 sebelum Covid, 2018. Masa tu saya bawa keluarga saya, duit keluarga mak saya 60,000 dia ambil, dia bawa lari, hilang macam tu. Saya nak cerita kelebihan. Tapi saya usaha, saya buat pinjaman peribadi, saya hantar mak saya pergi juga umrah. Dalam keadaan saya tak boleh bangun. Cuma satu saya titipkan, kata mak pergilah sebab ini janji anak mak untuk bawa mak pergi umrah. Saya kata, mak pergilah, tapi mak doakan saya dan jemaah lain dia juga dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, ini kebesaran Allah. Ini wallahi, tuan-tuan. Semenjak 2019, lepas mak saya balik, semenjak itu, saya tak kurang daripada 3-4 bulan sentiasa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sebagai jemaah, sama ada sebagai pembimbing ataupun mutawif, sentiasa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan doa seorang ibu, keberkatan doa bagi orang yang dizalimi, yang mana tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ajaklah tuan-tuan, ya. Marilah sama kalau kita ada duit belanja lebih, kalau boleh kita letak keutamaan untuk ibadat kan. Ada kesihatan. Sebab ini ibadat yang memerlukan gerak kerja. Nak pergi semayang jemaah, berjalan jauh sikit kan. Nak melawat tempat-tempat yang penuh dengan keberkatan. Dan kita ambil ibrah. Itu pentingnya. Bukan sekadar melawat tempat dan kita balik. Tak.
saya suka bawa jemaah pergi tempat ziarah ni, kita ambil ibrah, ambil pengajaran. Kita pergi Thaqifah Bani Sa'idah dekat Masjid Nabawi. Kita cerita kisah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana di hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke medan Uhud, kita tengok perkuburan syuhada di Uhud. Kan kita tengok bagaimana simpelnya. Itu semua ahli syurga. Kita tengok kubur mereka tidak bertanda pun, kan? Sekiranya tidak mendatangkan keinsafan, sekiranya tidak datang kerendahan diri kita kepada Allah, satu perkara yang sangat malang dan duka cita. Dalam keadaan kita pergi tempat yang penuh dengan berkat, tempat yang penuh dengan ibrah, kita tak ambil pengajaran. Jadi tuan-tuan, itu je saya nak kongsi. Minta maaf banyak-banyak, mungkin sikit emosi, bukan tujuan saya kerana nak meraih simpati ataupun sesiapa tuan-tuan untuk join saya, tidak. Ini perkongsian peribadi saya sendiri yang saya rasa Allah Rabbi, pergi tempat ibadat seperti ini memang tak boleh nak banding. Saya pernah pergi ke Eropah, saya pernah pergi ke beberapa negara Asia yang lain. Tuan-tuan pun ada pengalaman kan? Tahun lepas saya pergi ke Turki, bawa isteri saya, pergi juga ke Europe, pergi ke Amsterdam, pergi ke Belanda, pergi ke Perancis, tetapi dia tidak pernah dan sesekali tidak akan menyamai ziarah ibadat kita ke dua tempat suci yang Nabi kata, bersusah payahlah kamu kepada 3 tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberi kekuatan, diberi petunjuk, diberi peluang dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa mengunjungi rumah suci Allah, Baitullah dan juga Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita dapat pergi bersama-sama dan ibadat sama-sama insya-Allah. Jadi itulah kongsian saya sikit pada pagi ni. Saya sadar memang tak lama pun, saya siang tengok jadual. Opah bagi tu pack jadual hajah belajar hari ni semuanya. So saya nak selit sikit je. Sekiranya ada berminat nak join saya untuk umrah hujung tahun ini, cuti sekolah bulan 12 musim sejuk, boleh PM ataupun boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba aturkan kita dapat pergi ibadah sama-sama insyaAllah. Okay, saya serah balik kepada ajar kita kalau pun ada soalan. Ya, Ustaz buka soalan. Bagi siapa yang ingin bertanya sebarang kemusykilan, silakan. Ada yang nak bertanya, silakan. Puan Malika Banu, dah buka mic, silakan. Sebab mungkin ada buka mic ni, dia terganggu sikit lah. Sila tanya perempuan expert dalam buat umrah ni, kawan-kawan opah ni Ustaz, otai-otai semua. Umrah dia 3 kali setahun. Cuba tanya pula dekat Ustaz ni, bagaimana, ada perbezaan tak dengan umrah-umrah yang puan telah pergi? Pada opah memang berbeza. Kali ini mutawif kita yang ulama lah kita kata. Kan, yang banyak ilmu yang bagi kita tazkirah sampai kita teriak. Selalunya mutawif ni cerita sejarah sikit-sikit je. Itu tazkirah sepanjang masa. Sepatutnya lah kita ambil peluang ni kalau ada rezeki, kalau ada kesihatan, kemampuan kan. Ya Ustaz ya. Sila tanya perempuan, sila. Buka mulut tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni kan tak pernah pergi umrah selepas haji tu. Saya nak tahulah Ustaz cerita macam mana kereta api laju tu daripada ke mana Ustaz. Rasa macam seronok tengok dia naik kereta api laju tu. Okey, terima kasih kepada hajah yang bertanya. Betul, high speed train HST. Daripada biasanya kita akan turun di Mekah menuju ke Madinah, biasanya travel akan bawa naik bas kan, 5 jam hingga 6 jam. Tapi sekiranya ada jemaah yang berminat untuk naik kereta api laju yang jumlah masanya disingkatkan 2 jam lebih sahaja, boleh sampai dah. Seronok Kalau siapa yang tak ada pengalaman pun boleh ambil pengalaman ni. Dan benda tu sebenarnya kita boleh uruskan dan arrangekan. Kalau sekiranya nak beli daripada Malaysia lagi, biasanya dia akan buka sebulan lebih awal. Contohnya kalau kita nak pergi bulan 12, bulan 11 tu kita dah boleh booking dah, dan ianya lebih murah berbanding kita beli last minute. Harganya sekitar kalau satu hala tu antara 100 hingga 300 ringgit. Dia juga bergantung kepada peak season dia lah. Tapi biasanya dia ada 2 kategori, business dan juga ekonomi. Tapi saya sarankan cukup ambil ekonomi sebab perbezaan ekonomi dengan bisnes tak banyak beza, hanya disediakan minuman dan seat pun lebih kurang, tak jauh beza sangat, tak sama macam dalam flight. Dan seronok lah. Cuma sedikit kekurangan, dia ada pro and cons dia lah. Naik
kereta api laju ni tak adalah pengisian kan, sebab kita campur-campur dengan jemaah lain ya. Naik bas ni penat sikit 6 jam tapi ada sikit pengisian ya. Itu sahaja. So kalau siapa niat nak pergi dan nak rasa pengalaman naik high speed train, kelajuan dia boleh capai 200 lebih kan laju. Sebab itulah dia boleh jimat 1/3 daripada masa perjalanan naik bas tu 6 jam, dia jadi 2 jam lebih saja. So itu satu pengalaman yang cukup menarik juga insyaAllah yang boleh kita ambil bila kita melaksanakan umrah dari kita naik daripada Mekah menuju ke Madinah. Okey. Itu saja. Sutera ada komen sini, seronoknya dengan cerita rindu, masya-Allah, seronok macam itulah pengalaman kita yang pergi ni, sentiasa rindu nak ibadat kat sana kan. Kita tinggal Malaysia sekejap, urusan kerja, keluarga, kita tumpuk ibadat, baca Quran sungguh-sungguh kat sana. Tanah azam untuk khatam Quran sepanjang pergi umrah insya-Allah. Ada lagi Ustaz, cerita sikit bagaimana dengan pendaftaran dia, berapa, bila kita boleh kena bayar sekali ke 11,000 ataupun ada package yang murah sikit ke, macam mana? Sila. Okey, terima kasih kepada Hajah yang bertanya. Nanti insya-Allah 5 hari bulan nanti akan ada promosi yang akan dibuat di mana jemaah perlu daftar bayar 100 sahaja. 100 sahaja pendahuluan untuk booking pergi. Kemudian selain soalan yang kedua tadi tanya tentang ada tak pakej-pakej lain, ada. Memang ada. Ada yang memang ekonomi, ada yang premium, macam-macam. Cuma kebetulan saya suka nak ambil pilih tarikh yang 11,640 ni. Satu, dia musim sejuk. Kan seronok ibadat ni sejuk-sejuk kan, kita seronok taklah panas ya. Yang kedua ialah kerana cuti sekolah. Saya ni biasalah tuan-tuan orang bekerja kan. Kadang-kadang kita ambil anak sekolah, pergi sekolah. Bila cuti sekolah ni, kita pun taklah membebankan sikit. Pada saya lah, untuk isteri saya yang terpaksa ulang ambil anak ke sekolah. Itu sahaja Tapi sekiranya Hajah ada nak pergi package yang lain, ada. Dan insyaAllah nanti kita boleh detailkan apa dia punya cost dia, apa dia punya package-nya dan apa dia punya pengisian dia nanti insyaAllah ada tak yang ada train. Okey, yang ni pun boleh kita bincangkan walaupun package asalnya ialah menaiki bas, tapi sekiranya ada jemaah yang nak naik train, kita akan cuba uruskan dan jemaah boleh naik train insya-Allah okey. Rasa terjawab soalan ya Puan Hajah yang bertanya? Ya, betul. Bagaimana dengan Madam Hamisah yang telah angkat tangan nak bertanya, silakan buka mic. Madam Hamisah. Ustaz, yang orang yang umur lebih daripada 65 tahun tu boleh pergi ke Ustaz? Okey, terima kasih yang bertanya. Setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Setakat ni dia dah buka balik dah dulu sebab ada risiko sebab COVID dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah diizinkan yang penting kesihatan kita pun bagus. Kalau pergi umur yang tertua, saya galakkan bawa lah waris supaya bantu kita kadang-kadang yang memerlukan memakai kerusi roda tu, ada waris yang bantu kita. Selain di sana kita boleh upah orang, ya memang boleh kan. Mungkin kadang-kadang kita tak selesa kan, yang tolaknya orang Arab, orang Indonesia nak bawa kita ke masjid. Tapi yang ada usia tua sikit yang tak berapa larat ni, datanglah bersama waris. Anak ke, suami ke, ahli keluarga ke. Seronok bila ada keluarga ni, contohnya jemaah wanita kita suka nak masuk raudah kan. Tahu jalan kita nak pergi beratur tu kadang-kadang lama berdiri kan. Nanti ada orang tolak keluarga kita pun dapat masuk raudah. Keluarga kita yang tolong tolak pun dapat manfaat sama masuk ke raudah insya-Allah Okey, rasa jawab soalan tadi tu. Ayati Ibrahim rindu Mekah dengan Madinah, ya Allah, doakan amin amin ya Rabb. Banyakkan bertalbiah Puan Hajah Ayati Moga Allah jemput kita lagi. Saya pernah pergi umrah diuji dengan demam panas masa di Madinah kena faktor. Betul. Saya pun boleh katakan hampir setiap kali pergi tu batuk demam itu biasa. Tapi bagi kita orang beriman ni Hajah, yakinlah itulah rasa keseronokan daripada yang sakit demam tu. Saya kira kemanisan dalam ibadat di dua tempat suci itu tidak pernah sesekali boleh menenggelamkan pengalaman tersebut berbanding api kita sakit dan demam, betul tak? Dengan kerenah jemaah dan semua sekali tu macam-macam lagi lah, macam-macam kan? Tapi dalam hati saya, ini saya nak share dengan tuan-tuan, bila kita pergi tulus ikhlas nak ibadat ni, walau apa pun yang datang, orang marah kita, ada ujian macam ni, benda tu jadi macam kecil dan senangnya bagi kita.
Yakin tak kan? Lepas tu saya suka tengok kadang ada jemaah ni, saya tengok sederhana, orang dia pergi balik ceria, pergi ceria. Dan yang paling penting kita nak ialah haji yang ataupun umrah yang mabrur. Bila balik umrah tu, dia jadi manusia yang lebih baik. Dia jadi manusia yang melazimi rumah Allah. Dia jadi manusia yang suka kepada ilmu dan pengajian. Dia jadi manusia yang suka baca Quran. Itu yang kita nak. Sebab tu kalau di airport, dalam khusus umrah ni, saya setiap kali mesti tanamkan, pergi ni bukan nak tunjuk aku banyak duit. Bukan pergi ni nak seronok-seronok. Bukan pergi nak beli belah. Bukan nak jadi rutin aku. Sebab setahun aku pergi 2 kali. Dah. Aku pergi ni nak ibadat sungguh-sungguh. Ya Allah, dulu memang aku banyak ibadat dah. Kali ni aku nak buat ibadat lebih lagi. Tanam keazaman begitu. InsyaAllah, Allah akan permudahkan. Allah terima ibadat umrah kita. Dan Allah jadikan kita hamba yang lebih baik, yang lebih soleh dan solehah lepas kita balik daripada umrah. InsyaAllah. Amin. Wanita doakan. Mudah-mudahan semua jemaah yang duduk dengan taklimat pada hari ini, termasuk saya, Allah jemput lagi berulang kali. Sehingga kita menjadi hamba yang sentiasa dahagakan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya serah semula kepada hajah kita. Silakan. Okey, rasanya semua dah clear Ustaz. Dah senyap sebenarnya, tak ada dah tu kot. InsyaAllah. Okay, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Hasbi atas sedia berkongsi taklimat itu tadi mengenai umrah, dan semoga perjalanan umrah itu menjadi pengalaman lah, mengubah hidup yang mengisi hati itu dengan rasa cinta dan kesyukuran kepada Allah SWT. Dan Ustaz, kita tangguhlah dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada semua dan minta maaf banyak-banyak. Sama-sama. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Terima kasih semua. Doakan kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.